Bermula tahun ini, beasiswa Kerajaan Negeri Sabah (PKNS) ditawarkan kepada pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat asasi, matrikulasi dan A-Level. Antara laporan negeri di Bawah Bayu. Langsung bersama Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Zahira, selain itu, elaun beasiswa diseragamkan bagi semua pelajar tajaan yang sedang melanjutkan pengajian di universiti awam dan swasta. Berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Beasiswa Kecemerlangan Sabah, Ketua Menteri memberitahu tahun ini RM136 juta diperuntukkan, sekaligus menyaksikan peningkatan sebanyak RM86 juta berbanding tahun 2019. Inisiatif telah memberi manfaat kepada lebih 13,000 pelajar dari 2021 hingga tahun lepas. Ketua Menteri yakin semua penerima sedia memanfaatkan sebaiknya peluang ini dengan meneroka bidang strategik seperti industri minyak dan gas, TVET serta AI. Kerajaan negeri terus komited sokong inisiatif memperkukuh perpaduan serta kemajuan masyarakat majmuk. Komitmen turut dizahirkan untuk pembangunan masyarakat Hakka. Ketika menyatakan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menghargai usaha berterusan Persatuan Hakka Daerah Tuaran sejak 46 tahun. Justru masyarakat Hakka disaran terus memainkan peranan aktif, bukan sahaja mengekalkan keharmonian kaum, malah menyumbang kepada kestabilan politik serta perpaduan negeri. Dalam masa sama, beliau yakin Persatuan Hakka akan terus memperkukuh peranan dalam pemeliharaan budaya dan warisan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan upacara angkat sumpah Ahli Jawatan Kuasa 2025-2027 Persatuan Hakka Daerah Tuaran di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibaca Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Panglima Jahid Jahim. Untuk tahun ini sahaja, RM70 juta diperuntukkan bagi menyokong badan-badan agama bukan Islam, sekolah mubalik dan sekolah swasta. Lebih 1,000 penduduk di Nabawan termasuk di daerah kecil Pagalungan menerima sumbangan tunai rahmah STR 2025. Kesemua penerima tidak mempunyai akaun bank. Gembiralah sebab dia dapat meringankan kita punya beban kan dari segi belanja dapur. Bila kita sudah membeli barang dapur kan lebih dia kita boleh belanja dengan anak. Pertama kali terima kasih kepada kerajaan sekarang ini atas bagi STR lah, bantuan juga diteruskan lagi lah di masa hadapan. Habis kalau ada STR kita boleh beli barang-barang dapur, belanjaan untuk beli makanan lah. Majlis penyerahan berlangsung di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan. Program hari ini sambutan begitu ramai dan menggalakkan, dan kita juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang tertentu untuk mengadakan program kita pada hari ini. Dan saya mengharapkan agar sumbangan ini sedikit sebanyak dapat memberi bantuan khusus kepada masyarakat yang menerima. Majlis penyerahan STR di 16 daerah melibatkan 36 lokasi di pedalaman dijangka berakhir hujung bulan ini. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman serta rombongan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 2 petang tadi selepas menghadiri urusan rasmi di Ibu Negara. Antara yang menyambut ketibaan Tun Musa, Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Sepanjang berada di Ibu Negara, Tun Musa menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-269 yang dipengerusikan Sultan Selangor. Selain itu, Tun Musa serta rombongan turut melawat Menara Merdeka 118 dan Menara Afin Bank di TRX City serta diberi taklimat berhubung pembangunan dan pengurusan aset strategik negara. Terdahulu pada Isnin, Tun Musa berangkat ke Brunei Darussalam bagi menghadiri Majlis Istiadat Menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam.
Radio siaran radio RTM kini lebih luas, jelas dan berkualiti. Ia selepas kerja-kerja penggantian peralatan di 6 stesen pemancar radio siap sepenuhnya. Iswadiman Samsudin yang menyertai sesi pengujian dan pentauliahan peralatan di stesen pemancar layang-layang Gunung Kinabalu ada butirannya. Jalan. Pemancar, antena serta kombiner merupakan 3 komponen utama penggantian peralatan yang berjaya disiapkan dalam tempoh 3 minggu. Khidmat lebih 30 porter digunakan sejak 15 Mei lalu bagi kerja-kerja mengangkut peralatan dari Timpohon ke stesen pemancar layang-layang. Jadi ketiga ini kita naik taraf di kesemua stesen yang terlibat, terutama sekali di Sabah. Kita ada 6 stesen, termasuk di stesen ini, di stesen layang-layang yang berkualiti, yang mempunyai power 1000 kilowatt dengan 6 siaran radio. Inilah site yang terakhir dan kita alhamdulillah kita dah siapkan semuanya dan kita pun dah buat ujian TNC. Kawasan-kawasan di sekitar kawasan layang-layang ni, Ranau apa semua akan menerima siaran yang lebih baiklah. Sepanjang tempoh ini, aspek keselamatan tetap jadi keutamaan walaupun pekerja terdedah dengan suhu rendah serta perubahan drastik cuaca. Kita masuk NIOS lah. So kita pun ada kursus, tapi saya RTM ni kita akan buat yang samalah. Apa yang kita belajar di NIOS tu, semua PPE, peralatan yang kita perlu pakai semasa bekerja kita akan pakai. Dalam pemasangan indoor equipment, kita pun mematuhi apa aspek apa yang perlu dibuat dahulu. Bagi memudahkan pemantauan kawasan sekitar, kamera litar tertutup CCTV turut dipasang. Dalam projek yang baru ini, penggantian ini memakan masa selama 18 bulan daripada 8 April 2024 hari itu. InsyaAllah dia akan memberi lebih liputan siaran kepada pendengar-pendengar di sekitar Sabah dan juga di Sarawak. Melibatkan kos 15.6 juta ringgit. Penggantian peralatan melibatkan 6 stesen pemancar di Sabah, 3 di Sarawak. Dan Sabah diperuntukkan sebanyak 10.9 juta melibatkan 6 stesen. Iaitu kita terlibat dengan stesen Pomport, 2 di Tawau, iaitu Felda Sahabat dan juga Luasong, Nabawan dan juga di sinilah stesen layang-layang. Di Sarawak kita ada 3 stesen melibatkan di Gunung Serapi, di Bukit Lambir dan juga Song. Kita mendapat sistem radio transmission FM yang baru dengan berteknologi tinggi, di mana dengan sistem baru ni kita sudah berpindah sepenuhnya pada sistem yang baru. Sejajar misi memperkasa program, kandungan dan penyampaian serta perkhidmatan penyiaran, RTM terus bersedia menyalurkan siaran lebih berkualiti untuk rakyat. Selain antena dan juga kombiner, stesen pemancar layang-layang Gunung Kinabalu ini juga telah menerima pemancar baru bagi membolehkan RTM selaku peneraju penyiaran negara menyalurkan maklumat serta hebahan dan juga hiburan ataupun dasar-dasar kerajaan secara menyeluruh kepada rakyat di kawasan pedalaman negeri ini. Sekaligus membolehkan RTM menjadi stesen penyiaran nombor 1 di Malaysia. Iswadiman Samsudin, RTM. RTM, Malaysia Madani, rakyat hitam ini. Baik, setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rita.